ya Allah, ya Syafi ya Allah, ya Kafi ya Allah, ya Mu'afi ya Allah, ya Baki ya Allah, ya Hadi ya Allah, ya Qadir ya Allah, ya Satir ya Allah, ya Qahar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Ghaffar ya Allah, ya Ghaffar ya Allah, ya Ghaffar ya Allah, ya Fatah ya Allah, ya Rabbas samawati wal yadal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka bihaqi hadhi asma'i kulliyah an tusalli ala maulana Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa rahimta wa taramta fil alamin innaka hamidum majid bi rahmatika ya arhamar rahimin syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matil imani wa islam wa kafa bihima ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wassahbi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kitab Kashful Ghaibiyah. Saya lupa kan, kita ada satu kitab lagi Kashful Ghaibiyah. Dah lama sangat tak ingat. Muka surat 14, kitab Kashful Ghaibiyah, pembukaan segala yang gaib-gaib. Kita dah sampai muka surat 14. Lebih kurang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12 baris pada bawah tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatih. Telah berkatalah oleh musannif, pengarang kitab ini dah lama sangat tinggal ni. Cerita tentang malaikat maut ni. Kita tengah bercerita tentang malaikat maut. Kalau sini kata 9/5. Kita naik atas balik sikit kot, 5 baris pada atas. 5 baris pada atas. Kita ulang balik. Dan pada satu riwayat tatkala datang malaikat maut hadapan mayat itu, padahal berdiri malaikat maut itu, maka berkata malaikat maut, adakah kamu tiada kenal akan daku? Masya Allah. Jadi malaikat maut ni termasuk perkara gaib yang wajib kita iman. Nyawa kita ni akan diambil oleh wakil Allah yang bernama Malakul Maut. Nama sebenar dia Izrail. Kadang-kadang dipanggil malaikat maut, malaikat yang paling digeruni daripada semua malaikat-malaikat yang kita kalau boleh tak nak jumpa. Jadi waktu mayat tu dah mati tu, dia akan datang pada dah nak mati tu. Dia dah nak mati, maka apa yang berlaku pada mayat ni, mayat yang dah nak mati, orang dah nak mati, fakashafna ankal ghita,
Kata Allah Ta'ala, fakashafna ankal ghita', kami buka daripada kamu tu tutupan pada matamu. Mata kita ni hanya dapat melihat jisim yang kathif, yang kasar. Jisim yang latif, yang halus, kita tak nampak, dia gaib. Tapi bila dah nak mati besok, Allah buka penglihatan mata kita ni, nampak malaikat maut. Salah satu yang kita nampak ialah malaikat maut. Maka malaikat maut ni ditanya kita, kau kenal tak dengan aku ni? Kau kenal tak aku ni siapa? Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang-orang nak mati tu, menjerit lah, melolong lah dia, macam-macam. Kita pun tak faham sebenarnya ini yang namanya sakaratul maut. Dia melihat apa yang kita tak nampak. Maka dia nampak malaikat maut ni. Malaikat maut tanya, siapakah kau kenal tak aku? Akulah malaikat maut yang mengambil ia akan roh dua ibu bapa engkau. Allah. Mak dan ayah engkau mati, aku yang ambil nyawa. Dan kau menilik kepada keduanya. Masa tu kau nampak mak bapak kau tu. Iz balagatil halqum, iz balagatil ruhu halqum, wa antum hina idzin tanzurun. Firman Allah Ta'ala, ingatlah ketika sampai ruh halqum, sampai kat sini, wa antum hina idzin tanzurun. Kamu masa tu kamu nampak. Tapi yang kamu nampak apa? Kamu nampak orang lah. Mak ayah kita meninggal tu, kita nampak mak ayah lah. Malaikat maut tak nampak. Tapi kita tahu, kita yakin bila dia dah nak mati tu, ada malaikat maut yang mencabut nyawa tu. Kita besok pun macam tu juga. Maka kata malaikat maut, akulah yang mencabut roh mak bapak engkau, dan kau menilik kepada kedua. Kau nampak, tanzurun, kau nampak mak bapak kau, kau tak nampak aku. Dan tiada engkau memberi manfaat akan keduanya. Pada hari ini aku akan mengambil akan nyawa engkau, hai nyawa engkau, hingga menilik segala anak-anak engkau. Hari ni sekarang, dulu mak ayah kau meninggal, kau tengok. Sekarang ni nyawa engkau ku ambil, anakmu tengok. Anakmu tak nampak aku, anakmu nampak engkau. Allah, nampak kita ni. Mereka maut tak nampak. Dan segala kaum kerabat engkau, anak beranak, pakcik semua datang. Segala taulan kau hingga berteriak mereka itu, menangis mereka itu, dengan mengangkatkan suaranya daripada engkau. Berteriak, menangis tengok engkau. Dan akulah malaikat maut yang sungguhnya telah mengena oleh aku pada segala Qarun yang telah lalu, orang yang terlebih banyak kuat daripadamu. Aku ni, kata dia, aku dah cabut nyawa orang yang lebih hebat daripadamu. Qarun, orang kaya melimpah dua harta, sampai harta kalau kita jumpa kita panggil harta karun, pun aku cabut nyawa dia. Dan terlebih banyak harta daripada hartamu, habis nyawa dia aku ambil. Dan terlebih banyak anak daripada anakmu. Kemudian berkata baginya oleh malaikat maut, betapa engkau lihat akan dunia? Maka jawablah ia roh tadi tu, mayat tu, aku lihat akan dia ni semuanya tipu daya. Roh ni bila dah mati ni, bila orang tu dah mati, kata aku nampak dunia ni semua tipu je. Dah nak mati tu nampak, baru perasan dunia ni tipu je. Yang duk kita kejar siang malam ni tipu je. Mata'un ghurur, tipu siang malam kena tipu. Dah sampai ujung nyawa tu baru kita perasan, baru kita sedar. Dan semua
Apa tu? Semu kijung. Kemudian menjadi oleh Allah Ta'ala tipu daya. Semu kijung ni semua binasa, tipu daya dan akan binasa. Semuanya binasa, lakonan saja. Kemudian menjadi oleh Allah Ta'ala akan dunia atas suatu rupa. Maka lalu berkatalah dunia itu, hai orang yang derhaka, adakah tiada engkau malu? Berdosa engkau di dalam dunia. Jadi bila nak sakaratul maut ni macam-macam dirupakan kita tu. Amal kita dirupakan, malaikat dirupakan, dunia pun dirupakan, iblis pun muncul. Fakasyafna ankal ghita. Pada hari nak mati tu dibuka tutupan mata. Tajam penglihatan kita tu, melihat benda yang tak pernah kita lihat sebelum ni. Allah, masa itu baru nak ainul yakin lah. Dah lambat dah. Apa kata dunia? Kau tak malu ke dulu kau buat benda haram kat aku ni? Kau tak malu ke? Dan tiada menegah engkau akan diri engkau daripada segala maksiat, bahawa menuntut engkau akan daku, dan tiada aku tuntut akan dikau, dan tiada engkau bezakan antara halal dan haram, menyangka oleh engkau bahawasanya engkau itu tidak akan meninggalkan engkau akan dunia ini, maka bahawa aku lepas daripada engkau. Hari ni aku berlepas tangan engkau. Dulu engkau cari aku tak pernah cari engkau, kata dunia. Engkau tak ada beza halal haram. Kau duduk atas perut aku ni, kau cari apa saja yang kau nak makan, apa saja yang nak dicapai kau capai. Tak pernah kau endah mana yang halal, mana yang haram. Maka hari ni aku lepas tangan daripada engkau ni. Aku lepas tangan. Dan daripada amal engkau, dan melihatlah ia mayat ni akan hartanya itu, sungguhnya telah jatuh di dalam milik orang lain. Bila dia mati, roh tu tengok rumah aku jadi bini aku punya, anak aku punya, harta aku direbut-rebut dek waris. Tapi dah tak ada dah, bukan milik aku lagi dah. Siang malam kita kerja, mati semua tinggal. Maka berkatalah harta tu berkata, hei orang derhaka, telah berusaha engkau akan daku dengan tiada sebenar. Masa engkau kat dunia dulu, kau cari aku ni dengan jalan haram, dan tiada engkau tasarruf ni guna, akan daku dengan jalan sebenar, dan tiada sedekah dengan daku atas segala fuqara dan segala masakin pada hari ini. Sungguhnya telah jatuh aku dalam milik orang lain daripada engkau. Kau siang malam, kau tak kira cara haram tak haram, kau dapat aku jadi milik orang lain. Kau masuk dalam kubur kena siksa. Sia. Ni tuan-tuan, dalam kubur ni kata alamul ghaib ni, benda yang kita tak pernah terfikir. Berita-berita ni kata kashful ghaibiyah. Lepas tu dalam Quran, ayat yang mula-mula dalam surah Baqarah tu, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Quran ni membawa khabar-khabar berita ghaib yang tak ada keraguan padanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. First sekali, siapa nak baca Quran, siapa nak menilik isi Quran, dia kena beriman dengan yang gaib. Apa maksud yang gaib ni? Hari kiamat ni, berita ni yang kita baca ni semua berita gaib. Kalau tuan-tuan nak tengok dengan mata, tak nampak. Apa yang kita baca ni hanya dia boleh dilihat dengan ainul basirah. Sama ada dengan ilmul yakin, ainul yakin atau hakul yakin. Baru terasa apa kita baca malam ni. Kalau tuan-tuan nak tengok dengan mata, ngantuk lah, tak nampak pun.
Tu dia. Tadi kata apa lagi? Ni mana dalilnya tu? Firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada memberi manfaat oleh harta. Bila dah mati besok harta ni tak boleh bagi manfaat. Jadi cerita tadi mentafsirkan ayat yang kita baca ni. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak memberi manfaat harta kamu. Harta tak boleh nak tolong. Dunia boleh tolong. Tak lepas cara biasa, terrasuah je, tersogok je. Mahkamah dunia ni boleh kita putar balik. Mahkamah akhirat, sorry, tak boleh main tukar-tukar. Tak boleh. Tetap hakim dia Allah. Hakim dunia boleh sogok-sogok. Allah nak sogokkan duit apa? Tak manfaat harta kamu tu. Tidak bermanfaat oleh hartamu. Dan tiada memberi manfaat segala anak-anak nak tolong tak boleh. Siapa yang selamat ni? Illa man atallah, melainkan orang yang datang ia akan Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Apa makna dengan hati yang sejahtera? Ini yang kita nak tumpu ni. Allah kata hari kiamat esok, la yanfa'u malun, harta tak boleh tolong, wala banun, anakmu ramai mana pun tak boleh tolong, illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang berjumpa Allah dengan hati yang sejahtera. Hati, qalbin, roh. Dan sifat roh hati tadi tu salim. Sejahtera daripada apa tuan-tuan? Sejahtera daripada apa? Sejahtera daripada segala sifat mazmumah. Bersifat hati tadi tu dengan sifat mahmudah. Ni yang sejahtera. Artinya hati tu dah tak ada benci dengan takdir Allah. Orang yang bermanfaat, yang boleh bantu kita kat akhirat besok, bila kita buat balik hati yang redha dengan qada dan qadar Allah, takdir Allah tu. Corona tak corona nombor 2, penting kita redha tak. Tu selamat. Mati tak mati tuan-tuan? Mana ada orang tak mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang mustahak apa tuan-tuan? Macam mana kita mati? Mati dengan qalbin marid atau qalbin salim? Mati dengan hati yang berpenyakit atau nak mati dengan hati yang sejahtera pada penyakit? Ni yang kita nak fikir. Ni tujuan kita belajar tiap-tiap Isnin malam Selasa. Nak cari macam mana hati aku ni balik jumpa Allah Ta'ala besok bersih. Tak ada dengki, tak ada busuk hati, tak reda dengan kehendak Allah, tak ada marah. Tu qalbin salim. Ni selamat. Nampak tuan-tuan? Tu kita belajar ni. Bukan belajar je. Ceramah saya ceramah sini, qalbin tak salim. Qalbin tak salim. Sedangkan Allah Ta'ala kata illa man atallaha biqalbin salim. Ni selamat. Lepas tu dia kata apa lagi? Roh yang sejahtera, hati yang sejahtera. Maka berkata ia malaikat maut, hai Tuhanku, ya hamba ni. Bila dia mati tu dia tengok malaikat maut, dia nampak semua. Apa kata dia? Hai Tuhanku, kembali olehmu akan daku kepada dunia. Nescaya aku beramal akan sebagai amal yang soleh pada barang yang aku tinggal akan dia. Merayu. Lepas tu dalam surah As-Sajadah, ayat ni, perkataan orang yang dah nampak akhirat, dah mati besok, disebut dalam Quran. Dan surah As-Sajadah, Rabbana sami'na, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
menarik ayat tu. Ayat tu kata, ya Allah, kata mereka, absarna, Rabbana absarna, kami dah nampak, Rabbana absarna wa sami'na, dan kami dah dengar. Menarik kan? Ayat tu kata kami dah nampak dan kami dah dengar. Kami nampak apa ni? Ayat surah Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na, kami nampak, kami dengar. Dia kata kami nampak dulu. Jadi siapa yang cakap ni? Maka para mufassirin mentafsirkan ini ayat perkataan orang yang dah mati, orang yang telah melihat kat mana tempat tinggalnya ke akhirat besok. Direkod oleh Allah, disebut dalam Quran, mukjizat Quran. Benda belum berlaku dah kita dah. Orang fasik, orang kafir, orang fasik, kaki maksiat, bila bangkit pada kubur terkejut, tengok padang mahsyar, tengok itu, tengok ni. Rabbana absarna, ya Allah, kami dah nampak. Wa sami'na, kami pernah dengar dalam kuliah malam Selasa ni. Kami pernah dengar kuliah maghrib. Sami'na, kami nampak sekarang, kami pernah dengar dulu. Farji'na, balikkanlah kami ke dunia sekarang. Na'mal salihah inna muqinun, kami dah yakin. Tapi apa dia boleh buat? Dah mati. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in. Allah Ta'ala kata apa boleh buat? Dah lambat. Kami telah berjanji akan penuhkan neraka Jahannam ni dengan sepenuh-penuhnya. Dah terlambat. Lepas tu dia kata apa? Maka firman Allah Ta'ala jawab balik, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datanglah ajal mereka itu, nescaya tidak takhir mereka itu satu saat, dan tidak takdim, tidak dikemudiankan mereka itu satu saat. La idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal dia sampai, tuan-tuan, ajal ni makna kita hidup kita macam putaran jam. Bila sampai tempoh saat ketika qada kita mati tu, tak kira lah masa tu tengah buat apa. Tengah sujud, tengah bersembang, tengah makan, tengah duduk. Ini macam mana kita nak tahu akhir kita ni mati macam mana? Para ulama memberi pesanan, inilah pentingnya amalan-amalan wirid yang istiqamah. Kerana seseorang tu akan mati apa yang dia istiqamah buat. Lepas tu kalau kita buat maksiat macam mana pun, jangan tinggal amal. Jangan dengar cakap syaitan tu. Kau ni, kau beramal banyak mana pun, besok kau buat dosa juga, jangan dengar. Sebab kita tak tahu kita ni mati akhir ni husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka seorang yang nak mendapat husnul khatimah, dia kena ada banyak amalan istiqamah, supaya kita mati di saat kita beramal yang istiqamah tu. Kerana bila ajal ni sampai, la yastakhir, tak lambat satu saat, wala yastaqdimun, tak boleh awal satu saat, dia tepat. Tak boleh nak tunggu jap, tak boleh. Tunggu jap, tak ada jap. Malaikat tak kenal kejap-kejap. Kemudian mengambil ia akan rohnya, jika ada ia orang mukmin atas bahagianya, dan jika ada ia orang kafir atau munafik atas celakanya. Kerana firman Allah Ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka mas sijjin kitabum marqum. Surah Al-Mutaffifin. Kalla, sebenarnya, sekali-kali jangan, bahawa seratan orang kafir itu dalam neraka yang terkebawah sekali. Dan pada satu riwayat, bahawa malaikat maut, inna kitabal fujari lafi sijin wa ma adraka mas sijin kitabum marqum. Jadi kitab kita ni,
ni menarik. Banyak orang tak terlepas pandang tentang macam mana pembukuan kitab-kitab amal kita, tuan-tuan. Kita hanya tahu secara kasar amalan kita ni ditulis dan dibukukan. Pada Quran surah Mutaffifin je, detail kita. Kat mana simpan? Kalau orang-orang kaki maksiat, orang kafir, orang fajir, simpan di Sijin. Tempat tu ke bawah sekali. Sijin. Kalau kita sekarang Sijin makna penjara lah. Wa ma adraka ma sijin, kitabun marqum. Kitab yang bernombor. Segala kitab tu ada nombor. Marqum makna dinomborkan. Ada angka dia. Masya-Allah. Maknanya kalau angka, contohlah, kalau buku kita ni elok, Kitabul Abrar tu marqum juga, ada nombor. Dia kita akan tahu esok. Kita kalau dapat pegang-pegang buku tu, tengok nombor berapa, dah tahulah. Contohlah, nombor 10 sampai 20 bakal masuk neraka, dah tahu dah. 1 sampai 10 nombor ni, ni grade baik ni, first grade, masuk syurga. Dia ada sistem dia. Bukan mati ni besok tak ada sistem, main masuk je. Kitabun marqum. Kitab itu ada angka dia tu. Grade, mana nombor ni, grade dia berapa. Amal kita ni di-grade kan. Macam ambil diploma ni berapa, 3 pointer, 4 flat. Itu dunia. Akhirat dia ada gitu juga tu. Dia ada nombor dia. Dia ada angka dia. Subhanallah. Atau masuk sini, Kitab al-Fujjal fi Sijjin. Dan dia kata apa lagi? Dan pada satu riwayat, malaikat maut itu tiada mengambil nyawa seorang jua pun, melainkan nyawa segala Nabi Allah dan segala Rasul, dan ada baginya beberapa malaikat yang terserah kepadanya, mengambil nyawa segala binatang yang buas dan mengambil nyawa binatang yang jinak. Jadi memang ada khilaf kat sini. Adakah malaikat maut ni seorang dicabut sebuah nyawa, ataupun malaikat maut ni dia seorang, dia ketua, dan dia ada ramai lagi dia punya puak-puak dia tu, malaikat bawahan dia tu, tentera dia tu. Dia ada khilaf ulama di mana satu. Adakah dia seorang dicabut semua, ataupun dia ada segerombolan junud tentera dia. Setengah riwayat menyatakan malaikat maut ni dia ramai tentera. Dia sendiri dia tak cabut semua nyawa. Dia akan cabut nyawa orang special, VIP. Nabi-nabi, rasul-rasul, itu kerja dia. Yang lain ni dia bagi perebet-perebet dia je. Tengok sini. Setengah riwayat kata begitu. Melainkan nyawa nabi, nyawa rasul, dan ada baginya beberapa malaikat yang terserah kepadanya, mengambil nyawa binatang yang buas dan yang jinak. Satu malaikat lain, bukan dia. Bukan dia, tapi askar dia. Ambil nyawa binatang buas. Maka tak kala Allah mematikan segala manusia dan lainnya, maka hilanglah segala mata yang pada tubuh maut sekaliannya, maka lagi hiduplah 8 orang malaikat kerana tiada muka mereka itu. Oh, Masya Allah. Hilanglah segala mata yang pada tubuh maut itu. Malaikat maut ni dia ada mata. Malaikat maut ni pada badan dia, sebanyak mana manusia, sebanyak tu mata dia, rupa sebenar dia. Bila mati manusia ni, mata ni semua hilang. Maka yang lagi hidup 8 orang je. 8 malaikat, dia ada 8 mata kat lagi hidup. Kenapa? Sebab tiada muka mereka itu. Malaikat yang 6 orang ni tak ada muka pula. Dan tangan mereka itu pada tubuh maut itu. Wah pula. Siapa tu? Yang pertama Israfil, yang kedua Mikail, yang ketiga Izrail, yang keempat Jibrail. Ni il ni bukan bahasa Arab asal dia ni. Il tu makna Tuhan tu. Jibrail, Mikail, dia hamba Tuhan. Dia ada makna, setiap satu tu ada makna. Wallahu a'lam, saya tak tahu makna dia.
Dan 4 orang lagi daripada malaikat yang menanggung arash. Jadi jadi 8 orang ni last mati. Lain semua dah mati dah, tinggal 8. Kemudian daripada itu maka sembah malaikat maut kepada hadrat Allah Ta'ala. Demikian bunyinya, hai Tuhanku, aku ambil akan segala nyawa hamba-Mu itu atas kelakuan yang mana? Ni yang 8 orang ni aku nak ambil macam mana ni? Maka firman Allah Ta'ala, maha suci aku, hai malaikat maut, bahawa aku tiada mengetahui akan yang gaib itu, yang tiada seorang jua pun daripada hamba-Ku. Aku tahu benda yang semua orang tak tahu. Maha suci aku tak tahu. Maka adalah malaikat yang memerintahkan nafas, dan malaikat yang memerintahkan rezeki, dan segala amal datang ia kepada muka mereka itu, memberitahu akan dikau. Kata mereka itu, telah habis dah umur si fulan dan habis dah rezekinya, dan tiadalah ada lagi segala amalnya. Jadi malaikat maut ni sebelum dicabut nyawa, malaikat yang menurunkan rezeki ni, dia pergi jumpa malaikat maut tu, report, bagi laporan. Tuan malaikat maut, si Fulan bin Fulan rezekinya sudah habis, nak bawa turun dah tak ada, amalnya pun dah tak ada lagi, dah habis semua. Tuan boleh cabut nyawa dia. Dan jika ada ia seorang celaka, disuruh mereka itu, disurat mereka itu oleh malaikat, namanya dengan surat yang hitam. Jadi kalau orang tu celaka, dia tulis nama dia dengan tulisan hitam. Yang nak bagi laporan ni, ada satu buku, malaikat yang melaporkan tu, kalau orang ni orang celaka, bakal masuk neraka, nama tu ditulis dengan tulisan hitam. Maka dibawanya lah kepada malaikat maut. Dan jika ada ia orang yang berbahagia, masuk bahagia ni bakal masuk syurga, maka adalah tersurat namanya dengan cahaya nur. Dalam buku tu terang, nama tu dengan cahaya, sofan, cahaya, dan kelilingnya pun bercahaya. Kemudian daripada itu, daun kayu yang di bawah arash pun gugurlah di hadapan malaikat maut. Tersuratlah di dalamnya nama orang yang hendak mati itu. Maka pada ketika itu diambillah oleh malaikat maut, daun kayu pokok Sidratul Muntaha tu, setiap satu orang dia ada satu nyawa. Bila dia nak mati, daun tu gugur, nama tertulis kat atas tu, mereka mau ambil. Cerita daripada Ka'ab al-Habbar, katanya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan sepohon kayu di bawah arash yang bernama Syajaratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pokok kayu itu beberapa daun dengan bilangan makhluk. Sebanyak mana bilangan makhluk dunia ni, sebanyak tu daun. Apabila ada lagi tinggal umur seorang hamba Allah tu 40 hari lagi, maka gugurlah daun kayu itu. Masya Allah, bila nak 40 hari nak mati, daun tu jatuh ke atas riba malaikat maut. Mereka duduk bawah, daun tu jatuh, pak, jatuh. Maka dilihatnya akan tersurat dalam daun kayu itu, suruhnya malaikat mengambil nyawa orang yang hendak mati itu. Maka dinamakan oleh isi langit akan dia orang mati. 40 hari nak mati, orang langit dah bising dah, Fulan nak mati, si Fulan tu dah nak mati, si Fulan tu dah nak mati. Dan adalah ia hidup 40 hari lagi di bumi. Allah, 40 hari tuan, dah ada tanda dah. Kata setengah ulama, bila hampirlah akan mati, dibawa malaikatlah surat itu kepada malaikat maut, maka diambil oleh malaikat maut akan nyawanya. Masya Allah, kita tak tahu. Kita kata 40 hari nak mati dah tahu dah. Jadi orang-orang ahli-Allah ni, orang soleh ni, kadang-kadang dia dapat alamat. Apa berita kat langit, dia beritahu kat dia 40 hari kan nak mati. Kata setengah ulama, bila hampirlah akan mati seorang hamba Allah, kata Abu Laith rahmatullah alaih, bila hampirlah nak mati seorang hamba Allah, gugurlah di bawah arash Allah salah satu daripada 2 titik nama orang hendak mati itu. Jika titik itu hijau, tanda orang tu celaka. Jika titik itu putih, tanda orang tu bahagia. Allah. Adapun tempat kematian seorang itu, telah tertentulah tempatnya.
syahdan wallahu alam. Jadi tempat mati seorang ni adalah kitab. Dia masa kita dijadikan tu, asal usul kita tanah. Jadi kalau kita ni kebetulan masa kita nak dijadikan tu, asal usul kita ni tanah yang Cina. Macam mana pun selagi kita tak sampai Cina tak mati. Ada cara kita nak sampai ke negeri Cina tu, sebab mati kat situ. Oh, kalau kita ni asal usul kita ni tanah yang diambil oleh malaikat maut. Asal usul kita ni tanah tu diambil daripada Singapura. Kat Singapura lah kita mati. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Sidratul Muntaha. Ya, ya. Sidra adalah bahasa Arab pohon bidara. Ya. Musnad Ahmad, buah pohon bidara, buah pokok Sidratul Muntaha ni seperti loceng. Daun dia seperti telinga. Kalau kita kaitkan dengan rumah ibadat lain, gereja, kuil Hindu, kuil Buddha ataupun Cina, kuil Sikh ni, mereka jadikan loceng ni sebagai ritual ibadat dia. Pengalaman Ustaz tak? Adakah apa-apa kaitan loceng rumah ibadat agama lain ni mereka ambil daripada sebenarnya buah pokok Sidratul Muntaha yang seperti loceng ni? Subhanallah. Jadi wallahu alam, hakikat yang sebenarnya Allah lebih tahu. Tapi memang kalau kita daripada kulal kita ni, ya, buah dia memang nak mirip, kalau macam tu nak macam rupa macam tu. Nak macam tu. Tapi bukan macam tu, tapi nak macam rupa tu. Cuma ya, kitab-kitab terang tu, daun pokok bidara atau Sidratul Muntaha tu, bila dia jatuh di atas, dia besar pokok tu, banyak daun. Setiap satu orang ni satu daun. Bila daun orang lain tu jatuh kat daun kita, dia berdesing macam loceng. Maka kita dekat bunyi ni, kadang-kadang telinga kita dengar berdesing macam bunyi loceng. Kerik kerik tu kan. Macam bunyi loceng, tapi orang lain tak dengar. Kalau ikut dalam kitab, bunyi itu adalah bunyi daun yang orang mati jatuh atas daun kita. Ada orang nak mati. Kebetulan pula rupa macam loceng tak? Wallahu alam. Adakah ada kena-mena ataupun kebetulan tu? Wallahu alam. Tapi memang dalam kitab kata itu. Rupa daun tu. Rupa daun bidara tu. Nabi tunjuk ni rupa dia macam ni. Hakikat sebenar wallahu alam. Ya. Kasih sayang Allah mendahului kemurkaannya. Okay, macam mana cara kita nak faham Ustaz? Wabak COVID-19 dengan penangguhan haji tahun ini, itu adalah satu kasih sayang Allah mendahului kemurkaannya. Macam mana kita nak faham Ustaz? Masya Allah. Jadi dalam depan pintu dekat Arash ni, ada pintu syurga tu, tertulis inna rahmati inna rahmati ghalabat ala ghadabi. Kasih sayangku tu mengatasi, mendahului mendahului kemurkaanku. Kasih sayangku, kata Allah Ta'ala, mendahului kemurkaanku. Lepas tu bila kita tengok kat dunia ni macam mana cerita ni, COVID-19 kita tak dia pergi haji ni. Jadi bila kita kata kasih sayangku mendahului kemurkaanku itu, macam mana cara Allah kasih pada hamba-Nya? Allah Ta'ala ni, dia ada dua sifat, Jalal dan Jamal. Jalal perkasa, Qahar gagah, Al-Muntaqim yang membalas, itu Jalal kebesaran. Jamal kecantikan, kelembutan, Latif. Dua sifat Tuhan tu. Ya. Dalam hidup kita ini, maksud daripada hidup kita ini, macam mana sebut dalam tafsir Ibn Abbas,
Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'bud. Aku tak jadi manusia dan jin ni melainkan untuk ibadat pada aku. Apa maksud ibadat? Ai liya'rifun. Supaya manusia ni boleh kenal aku, boleh makrifat pada aku. Bila dia makrifat kepada aku, dia dah kenal aku, di situlah sumber kebahagiaan dia. Di situlah dia akan beribadah tak berhenti. Baik. Sedangkan Allah Ta'ala ni dua sifat, jalal dan jamal. Sedangkan tujuan hidup mengenal Allah. Allah ni pula dalam rukun iman yang 6, yang nombor 6 tu, kalau kita baca rukun iman yang ke-6 tu, percaya kepada qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi. Yakin dengan takdir Allah, sama ada yang baik dan yang tak baik. Yang baik, untung jahat. Hilbihi wa murhi, setengah riwayat kata yang manis dengan yang pahit. Kenapa Tuhan buat dua ni? Kenapa Allah Ta'ala bagi kita rasa, orang beriman pun rasa benda sama juga, pahit manis, Covid tak Covid? Sebab kalau tak ada Covid ni, kita tak kenal Tuhan. Tak kenal. Terjadinya Covid ni satu rahmat besar sebenarnya. Satu rahmat besar. Dia meningkatkan alert, meningkatkan kewaspadaan. Dia macam ni lah. Kita beramal macam biasa, tapi perasaan kita tak berapa tumpu. Sebab kita tak rasa kematian tu dekat, kita tak nampak bahaya, tak nampak apa. Tiba-tiba kita pergi hospital, doktor kata, Pakcik, saya telah cek, Pakcik sudah kena COVID-19. Allah, Pakcik juga ada kencing manis. Biasa kalau kencing manis campur COVID-19 ni tak sampai 19 Pakcik. Sampai 9 days je. Oh, pula kita pun apa macam, meningkatlah amal. Dah meningkatlah, mau ke depan. Berubah. Manusia ni berubah dua sebab. Terlalu kasih, terlalu takut. Dua sebab, khauf dan raja. Takut, harap. Baru dia boleh meningkat. Kalau itulah maksud daripada hidup. Maksud daripada hidup itu ialah makrifat kepada Allah, kenal pada Allah. Bila kenal pada Allah, di situlah bahagia. Maka kalau kita nak hidup kita ni senang, tiap-tiap tahun boleh buat haji, tak ada tahan apa-apa, adakah sampai maksud, oh saya tahun ni tiap-tiap tahun saya pergi haji, tiba-tiba tahun ni tak dia pergi, tak sampai maksud. Maknanya orang ni tak faham daripada maqasid ibadah. Maqasid ibadah tu dia tak faham, tujuan ibadah. Tujuan ibadah ni tuan-tuan ialah melahirkan kesyukuran. Syukur yang kita ni hidup, syukur yang kita dapat rezeki, syukur kita kenal Allah, baru kita buat ibadah tu atas nama syukur. Syukur ni pula apabila kita dapat merasai nikmat ni datang daripada Allah. Malangnya manusia ni kalau tidak diturunkan bala, dia tak akan kenal nikmat. Manusia tidak akan dapat menghargai apa itu bahagia kalau tak pernah sedih. Betul tak betul? Manusia tak akan dapat menghargai apa tu kaya kalau tak pernah miskin. Nampak pasangan tu? Manusia tak akan faham apa erti nikmat berjemaah kalau tak pernah tak berjemaah. Kita tengok tuan-tuan ni datang masjid ni, apa perasaan 4 bulan sebelum PKP dengan lepas PKP. Ni bagi orang yang selalu berjemaah, yang tak pernah jemaah dia tak ada beza pun. Saya sama aja ustaz, sebab saya pun tak pernah pergi masjid. Tapi orang yang pernah pergi masjid, selalu masjid, bila 4 bulan tak boleh pergi masjid, Pak Haji rindu. Allah, rindu masjid. Bila nak dengar kuliah ustaz? Sekali-sekali keluar Facebook, ustaz, rindunya bila nak ke masjid. Dapat dalam Facebook. Sekali masjid buka, kita berjumpa di masjid ni, mengaji pun rasa lain. Barulah kita dapat menghargai, barulah kita dapat rasa betapa nikmatnya perjumpaan yang macam ni. Dulu tak rasa. Dah juga haji tapi rasa tak ada. Baik, sekarang ni haji tak boleh pergi. Satu kekurangan kita, tak dapat buat pergi haji. Yang boleh pergi kuota 1000 orang je. Kita pun tengok dekat dalam TV tu, beruntungnya orang boleh pergi, buntungnya orang boleh pergi. Takdir katalah lepas 2 tahun COVID-19 ni habis,
kita pun boleh pergi. Agak-agak orang yang boleh pergi lepas 2 tahun ni, ataupun katalah 5 tahun. Macam mana perasaan orang yang pergi haji lepas 5 tahun ni ha? Dengan perasaan orang yang pergi haji masa tak ada Covid? Tak sama. Sebab orang yang melalui COVID-19 ni tuan-tuan, kalau kita lalu ujian Allah ni 2 tahun, katalah lepas ni PKP setahun, tak ada mengaji, tak ada apa, lepas tu berjumpa balik, ya Allah, macam tak pernah jumpa. Ha? Saya masa lepas pada PKP, tengok orang kat kedai tu nikmat. Tengok muka tuan kedai, oh, boleh makan. Perasaan kita ni, perasaan kesyukuran tu elevate, dia naik. Jadi dengan adanya ujian Allah ni, sepatutnya kesyukuran kita tambah. Bila kesyukuran kita tambah, ibadah yang sama, kualiti dah tak sama, kualiti meningkat. Kalau kita faham rahsia sebalik ujian Allah. Kalau kita tak faham, Covid tak Covid sama je. Ataupun teruk lagi, Covid kita komplain, tak Covid pun komplain. Sebab tak faham kerja takdir Allah ni. Sebab tu rukun iman yang ke-6, percaya pada qada dan qadar Allah tu, ya. Yang mana qada Allah ni ada baik, ada yang tak baik. Kita tak nak yang baik, kita nak yang baik, kita nak lari pada yang baik. Kita terlupa tangan tarbiyah Allah ni ada 2. Allah mentarbiah manusia dengan 2, jalal dan jamal, susah dan senang, dia berpasang. Dengan ada yang faham yang ini, dengan ada susah faham senang, dengan faham disekat barulah faham kelapangan. Tengok bulan Ramadan kita disekat, tak boleh makan, pagi sampai petang tak boleh makan. Bila buka puasa, air sejuk pun sedap. Kurma sebiji pun tak pernah makan kurma, jadi rajin makan kurma. Sebab apa? Sebab tadi tak makan. Nampak tuan-tuan? Maka apa yang berlaku sekarang ni, Allah sedang memberikan kita satu nikmat. Nikmat bagi saya sangat sangat besar. Bagi mereka yang faham maksud hidup ialah ma'rifatullah. Kalau tak faham, tak nampak, tak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, bila kita lihat COVID-19 ni, banyak pusat maksiat tertutup, banyak maksiat mata terhindar. Maka orang yang ahli ibadah merasa senang hati kerana tertahan matanya, telinganya, pandangannya, perjalanannya. Pukul 12 malam semua kedai tutup. Anak-anak muda dah tak dengar lagi merempit. Masya Allah. Habis nak buat apa sekarang? Kalau nak ke sepadan tak boleh. Sepadan sini sekat, sepadan sana sekat. Zahir disekat, ya? Zahir disekat. Kena faham konsep ni. Setiap yang disekat ada yang terbuka. Setiap yang disekat ada yang terbuka. Apa tu Ustaz? Setiap yang disekat ada yang terbuka. Ramadan disekat makan minum, sekat. Bila sekat, apa yang terbuka? Terbuka pintu rahmat, terbuka pintu makrifat. Bagi yang faham. Bagi yang tak faham, tak nampak lah. Dunia sekarang ni ibarat macam satu bulan Ramadan yang di stretch, ditahan, ditegah. Ini tak boleh, ini tak boleh. Kebiasaan kita semua dihalang. Perjumpaan kita di restrict. Kelas pun azan stop. Jadi bila semua dah restrict, ada satu benda yang terbuka. Tumpuan hati kita akan terbuka. Bagi yang faham, bagi yang faham. Masa kita sekarang kena menilai ni. Ustaz Sopan selalu sampai pukul 8.30, sekarang pukul 7.45 sampai dah. Nikmat, cepat sampai. Habis pun cepat juga. Jadi ada yang tertahan, ada yang terbuka. Jangan kita nampak yang tahan tu je. Kerana Allah Ta'ala memiliki 2 nama, Al-Qabdu, Al-Bastu. Al-Qab menyempitkan, Al-Bast melapangkan. Qab, Bast. Qab, Bast. Contoh dalam diri kita ni, kita ni bernapas dengan Al-Qabdu dan Al-Bastu. Jantung kita ni, dia tak boleh kembang je, mampus, meletup. Kecut je. Kena kecut, dia kembang. Dia kecut, dia kembang. Kecut Al-Qab, kembang Al-Bast. Maka barulah nafas tu keluar. Barulah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'u ilmullah. Tu datang. Pengertian tu datang. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Tiap-tiap satu kulli nafsasin tu
Alim, Tuhan tahu tiap nafas yang keluar ni. Kerana dia keluar daripada al-qabdu dan al-bastu. Maka COVID-19 ni al-qabdu. Tapi dalam al-qabdu tu ada al-bastu. Bagi yang faham tujuan hidup, bagi mereka yang beriman dengan qada dan qadar, bagi mereka yang faham tangan tarbiyah Allah ni ada dua. Satu pada yang jalal, satu pada yang jamal. Dia pegang dua-dua tu. Kalau kita nak lari pada COVID-19, tak boleh lari. Tak boleh nak lari. Kalau kita lari juga, kita sudah lari pada tangan tarbiyah Allah. Contoh nak senang tuan-tuan faham lagi. Mak bapak, dia kena ada dua sifat. Tak penyayang, dia kena ada sifat tegas. Kalau dia sayang, kasih, anak tu rosak. Kalau dia keras sangat, anak tu pecah. Dia kena ada dua-dua. Lembut ada, keras pun ada. Nabi SAW nadhi basyiran wa nadhiran, memberi khabar gembira, memberi khabar takut. Kenapa kena ada dua ni? Dengan ada dua itu, barulah terbentuk manusia itu, barulah terbentuk iman, barulah terbentuk kekuatan ihsan, mengenal Allah, an ta'rifa rabb, an ta'budu rabbahu ka'annaka tarah. Barulah dapat pergi pada ihsan. Kau sembah Allah seolah kau nampak dia. Ini yang kedua. Last sekali, yang ketiga. Kenapa Allah hantar makhluk yang menggugat seluruh dunia ni, sekecil-kecil makhluk, sekecil-kecil makhluk, mata pun tak nampak, hampir tahap al-ghaib. Tapi kita punyalah takut. Keluar berita, Negeri Sembilan 2 kes. Kes sudah meningkat. Semua takut, semua jangankan sarung muka, sarung tangan, sarung kaki semua pakai. Sebab mendengar berita COVID sudah sampai Negeri Sembilan. Kes sudah naik balik semua dah. Tak nampak pun, tak pernah tengok pun, cuma berita saja, berita. Tapi kita punya takwa tu, takwa COVID kita tu, meningkat ni. Allah nak ajar pada kita, tuan-tuan. Allah nak ajar, hai manusia, sedarlah kalian semua. Kalau makhluk aku yang sehalus, yang kecil, yang kau tak nampak ni kau takut, kenapa kau tak takut pada aku? Aku yang menjadikan itu. Aku yang menjadikan kau hidup dan mati. Bukan benda kecil itu. Yang kecil, yang tak nampak ni kau takut setengah mati kerana kau dengar khabar Dr. Nur Hisham. Macam mana pula khabar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan nyawamu akan dicabut oleh malaikat maut? Kenapakah tidak kau dengar ayat Quran, alam ya'tikum nadhir? Tidakkah kami datangkan kamu peringatan demi peringatan? Yang mencabut nyawamu siapa? Quran menjelaskan satu persatu. Yang menerangkan bukan doktor, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Kashful Ghaibiyah telah terbentang. Itu hikmah yang ketiga lah yang saya nampak. Jadi bila kita faham tu, tak pergi haji ni zahirnya tersekat ni bala, tak bagus. Hakikat hikmah ketuhanan sangat bagus, long term. Di mana dengan tersekat ni manusia menilai wait a minute, selama ni aku pergi haji ni untuk apa sebenarnya? Selama ni apa tujuan pergi haji? Dia akan fikir. Kalau dulu senang je, ada duit terbang, tiap-tiap tahun terbang. Tahun ni ada duit 50,000 pun tak guna. Taruhlah duit 100,000 pun flight tak boleh jalan juga. Sekarang Allah tanya, hei Pak Haji, bakal haji, siapakah yang menyampaikan kau haji sekarang? Duit kau yang 100,000 itukah dalam tabung haji, ataupun aku yang menyampaikan kau? Bagi yang faham, bagi yang tahu rahsia sebalik kejadian. Kalau tak ada apa-apa. Wallahu a'lam. Sebab tu ayat yang pertama yang diturunkan dalam Al-Quran, surah Al-Alaq, ayat pertama tuan-tuan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, hei Nabi,
bagi tahu pada umatmu, pertama yang kau kena buat, ikra, bacalah. Baca apa tuan? Apa baca ni? Bukan baca Quran ni. Bacalah Quran yang mana alam ini. Baca alam ni. Quran ada 3. Quran samit, Quran yamshi, Quran natik. Quran samit mana alam. Lepas tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, bila Allah bicara tentang alam, wa min ayatihi, ya kan? Wa min ayatihi dzalika la ayat afala yubsirun. Dzalika la ayat tu ada 2 makna. Ayat makna tulisan ayat ni, ayat dengan makna tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapakah kau tak baca? Kenapa kau tak baca? Ikra, baca. Coronavirus ni baca. Jangan dengar saja, baca dengan hati yang beriman. Bacalah sebalik kejadian ini, memandang pada kekuasaan Allah. Maka engkau akan nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi sultanik. Allahumma nabi ilmi qulubana wasta'min asrarana wa syghal bi'tibari afkarana wa sallallahu salam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ummi